Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, saya nak tunjuk macam mana nak buat FBX. Cara yang paling simple. Yang ni saya ajar basic, tapi boleh guna dan senang lah. Pertama sekali kena ada design. Design ni kita punya poster. Kita guna Canva je. Guna Canva ni. Lepas tu pilih untuk size ni, kita just pilih IG punya size. IG post 1080 darab 1080. Okay. Lepas tu kita buat design. Contoh lah ni saya tak buat lah, tak property kan. Ada juga sampel, tapi biasa kita ambil sampel tu as kita punya example je. Kita kena buat ikut kreativiti kita. Contohlah ni kan. Okay, kita dah buat siap design apa semua, legenda ke apa. Tukar gambar. Sini boleh upload gambar. Kalau letak legenda, kita letak gambar legenda. Okay, contoh kan, tak gambar ni contoh. Letak harga semua sekali. Lepas tu kita download, pilih PNG, just download. Okay, dia akan save dekat download lah. Okay, dah. Yang ni kita siap untuk design. Okay, lepas tu kita nak setting ads. First sekali nak setting ads ni, kita kena ada page. Page, kita guna page kita je. Okay, saya ada banyak page. Okay, ni masuk dekat personal kita. Biasa saya ada 2 account. Satu account saya untuk running ads, dan satu personal account untuk saya guna bersosial lah. Okay, untuk ads ni kita tekan tadi ni, button ni, kita tekan ads. Alright, lepas tu dia dah launching. Okay, lepas tu kita kena pilih. Ni saya nak ajar guna message. Sebab message ni direct, straightforward. Dia ada banyak teknik. Traffic ada, engagement ada, lead generation pun ada. Banyak, ni semua ada campaign-campaign yang berbeza. Tapi yang paling mudah, sebab saya dah banyak guna, boleh kata sini semua saya pernah guna, kecuali 2 ni lah. Yang ni saya tak pernah guna, dan ni saya tak pernah guna. Yang ni pun 2 ni tak pernah guna. Sini kalau ada, kita ada e-commerce, kita boleh guna untuk conversion lah. Yang ni pun saya tak guna. Saya just guna traffic, engagement, lead generation and message. Cuma yang paling saya suka message, sebab simple. Okay, dia lain orang, lain cara dia setting ads, dan lain dia punya ideologi. Yang penting kita sendiri lah, mana yang kita rasa yang bagi result yang baik dengan kita. Biasa saya akan tengok cost per lead, CPL berapa. Untuk satu lead ni mana nombor yang kita dapat masuk, orang PM kita ataupun nombor yang kita dapat tu kita kira sebagai lead. Kita kena tengok daripada campaign kita tu berapa lead kita dapat, kita bahagikan dengan cost campaign, baru kita tahu cost per lead kita ada RM berapa. Yang ni contoh kita buat untuk legenda kan. Contoh so legenda, tulis je legenda tu intern ke apa-apa projek ke, continue. Okay, dekat sini biasa saya akan on campaign budget optimization ni, sebab saya akan buat ad set yang ada 2-3. Sebab daripada banyak-banyak ad set, kita akan tahu ad set mana yang lagi efektif. Tapi untuk yang ni just guna satu saja, tak ada masalah. Kalau nak letak 3, biasa kena ada 3 ad set. Kalau satu ad set, kita just letak satu saja. Okay, yang ni saya nak ajar guna Messenger. Saya tak nak ajar guna WhatsApp. WhatsApp pun boleh. Cuma untuk lebih murah kita guna Messenger. WhatsApp kalau nak buat kena link dengan kita punya handphone. Macam ni contoh kan, kita dah link kan. So should be no problem lah.
sebab kita dah link. Tapi kalau kita tak link, kita just guna Messenger. Saya akan ajar macam mana nak buat orang tu tinggalkan nombor telefon. Location ni bergantung kepada projek. Macam projek Legenda ni, kita tak boleh, macam saya akan target a few location. Tapi misal kata kalau kita jual subsale, kita jual subsale ataupun kita jual projek, kita nak target certain place. Contoh, kita jual Shah Alam Section 13 kan, kita nak jual rumah dekat situ, kita nak target orang yang di situ. Kita tak nak orang yang jual. Biasa rumah ni, ini pada pandangan saya lah, orang yang akan beli adalah within dalam 10 km radius sahaja. Dia tak pergi jauh sangat. Sebab dalam 10 km radius tu orang nak pergi kerja apa semua kan. So lebih kurang macam tu. Tapi dia boleh pergi lebih tak? Boleh. Kalau satu tempat tu harga dia murah dan kita nak masuk, kita nak target pada orang dekat bandar yang gaji lebih tinggi, tak ada masalah. Macam ni contoh saya nak jual dekat Section 13. Okay, yang ni place kan Section 13. So saya tarik kat sini 10 km sahaja. Okay, dekat sini 10 km kita kena tengok kat sini tau. Sini 3 juta kan, estimate audience size 3 juta. So kita narrow down sikit. Biasa umur 25, 35. Ini pun bergantung kepada rumah yang kita jual. Kalau rumah murah, kita target pada first home buyer, target pada orang nak beli rumah pertama. So age dia between 25-35. Tapi kalau kita nak jual rumah yang lebih mahal, so orang nak upgrade dia punya rumah, biasa kita naikkan lagi lah 35, 45 ataupun ke 50. Bergantung kepada target kita macam mana. So okay, yang ni demografik ni, ini pun bergantung kepada macam mana kita. Yang ni saya tutup kita tak buka ni. Bergantung kepada siapa yang kita nak target. So paling simple, kadang kita tak perlu pun letak narrow sangat. Sebab saya punya style, saya lebih suka target dekat saya punya copywriting dengan dekat saya punya gambar. Yang ni biasa saya tak sentuh sangat pun. Tapi kalau kita punya iklan tu, contoh kita nak target pada Malay buyer sahaja. Sebab mungkin tanah tu reserve land, Malay reserve land. So kita nak target Malay je. Cuma iklan kita tiba-tiba banyak sangat Chinese dan Indian yang masuk kan. So macam mana kita nak filter? Jadi cara kita nak filter adalah kita filter dekat interest dia. Ada cara. Contoh kita nak filter interest, kita letak, biasa saya akan letak yang Melayu suka lah. Ni kita Ramadan. Itu kita cari siapa lagi yang orang Melayu juga suka. So macam ni Siti Nurhaliza, kita letak je. Yang ni just kita nak narrow down je. Kita nak target kepada Malay sahaja. Biasa saya letak lagi. Ni contoh bergantung kepada study kita. Kalau betul kita nak lebih target yang lebih menepati sasaran, biasa kita akan buat avatar. Tapi yang ni kita tak payah buat avatar, kita just random je. Yang ni tak payah buat pun tak apa. Sebab kalau kita dah narrow down dekat kita punya iklan, dekat kita punya, jadi saya tunjuk dekat gambar dengan copywriting, dah okey lah. So ini tak perlu sebenarnya. Tapi kalau kita punya iklan tu ramai sangat yang masuk, yang bukan daripada apa yang kita nak, so kita start to filter out lah. Okay, untuk yang dekat sini, yang terbaik adalah dalam size 500,000 sampai ke 1 juta. Kalau Facebook dia bagi tahu kena atas 500,000 dan tidak lebih 1 juta. Sebab apa? Sebab itu adalah satu size yang dia boleh nak capai dengan bajet kita. Sebab bajet kita kecil, so capaian kita tu dia kena orang cakap berlandaskan bajet lah. Tak boleh nak terlalu kecil, sebab Facebook tak boleh nak study nanti. Tapi dan tak boleh terlalu besar sangat sampai tak cukup bajet kita untuk cover. So yang ni, ini antara contoh. So 600, 700 okey. Kalau boleh, biasa saya akan buat sampai 1 juta. 1 juta itu saya buat lah biasa. Okey, untuk placement ni, biasa saya akan letak menu placement. Yang ni kita akan letak mobile, desktop kita off. Yang ni kita akan matikan, tinggalkan Facebook dengan Instagram sahaja. Yang ni feed, kita just buka dekat Instagram feed dengan Facebook feed. Okay, yang lain ni, untuk story ni dia bergantung. Kalau kita nak buka pun boleh, kita nak tutup pun boleh. Macam ni, tutup je. Yang ni
Dia sebenarnya kalau yang cantik kita ikut format, nampak tak? Ni format dia besar tau. Kalau kita buat 1080 tu dia lebih sesuai kepada feed. Dia tak berapa sesuai. Dia boleh buat dekat story tetapi dia tak berapa sesuai. Dia tak berapa ngam. Jadi kita boleh tengok contoh. So yang lain bawah ni tak ada. Right, untuk page, okay, connect dengan kita punya page. Kalau kita ada IG, connect dengan IG kita. Lepas tu ads ni just kita buat new, create ad. Dia tak pakai existing. Okay, yang ni kita letak contoh ni contoh yang kita buat. Kita uploadkan tadi gambar yang kita dah buat tu, contoh uploadkan. Okay, lepas tu kita letak copywriting kita. Copywriting ni dia bergantung. Biasa rumah saya tak ada pakai copywriting sangat pun. Saya suka pakai yang biasa-biasa je. Ni antara yang saya buat lah. Maka ni saya buat dekat page saya. Cuma saya tak letak dekat, tak running dekat page. Yang tu kita running random. Saya tak ada copywriting yang tu. Okay, tak apa. Dia letak kat primary text Okay, yang ni antara contoh. So nampak lah dekat, kalau dekat story dia pergi macam mana kan. So dekat kita punya poster ni dia kena poster yang bagi saya complete. Dan dia filter apa yang kita nak. Contoh yang biasa saya buat, kalau nampak ni contoh ni contoh yang saya buat. Ni yang lama-lama punya. Yang basic ni macam ni. Contoh dia, kalau ada apa kita letak dia punya. Okay, yang ni kalau ada cashback ke apa, ni tak ada, ni dah tak pakai. Yang okay, yang Sri Skandar macam ni kan. Buat macam ni je. Ni simple. Nampak tak? Tapi jangan tiru lah. Guna idea sendiri untuk buat. Sebab kalau tiru nanti kacau saya punya algoritma pula. So ni idea dia. So kena kreatif sikit lah macam mana kita nak buat. Yang penting menarik. Dan yang penting kita sampai apa yang kita nak. Orang boleh dapat daripada gambar saja, orang dah tahu dah apa yang kita nak sampaikan. Jangan terlalu broad sampai orang tak tahu iklan tu dekat lokasi dekat mana apa semua kan. Jadi tak bagus lah. Right. Okay, itu contoh dia. Itu dah letak copywriting apa semua. Ini macam tadi saya cakap, kalau running dekat story dia akan jadi macam ni. So dia tak berapa ngam sebenarnya. Tapi boleh. Sebab nanti Facebook dia akan identify yang mana lebih berkesan. So yang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak dapat nombor secara automatik. So kita just, yang ni saya dah buat banyak. Sebab yang ni kita just create saja baru. Create baru. And then kita boleh nampak kat sini kan. So biasa saya akan buat macam ni. Hi tu memang ada. Okay, kat sini saya tulis sila klik pilihan di bawah. Lepas tu saya akan tulis projek apa. Contoh Legenda untuk intern. Ini supaya kita akan ada banyak iklan. So kita takut kita tak boleh identify orang yang PM ni daripada mana. So kat sini nampak tak? Saya nak check kelayakan. So nanti dia boleh pilih. So apa respon, dia akan auto respon. So kita just buat macam ni. Boleh.
cik, tinggalkan nombor, nanti IC project akan hubungi cik. So ni antara cara dia, nampak tak? So yang ni saya nak detail project. Okay, sama juga, copy paste je. Right. So yang ni tak ada. So yang ni kita jangan letak legenda untuk intan. Okay ni antara. So nanti dia akan jadi auto. So kita save. Saya boleh tengok kat sini, nampak ni. So, kalau dia tekan sini ni akan auto respond. So nanti dapat nombor, kita call ke, kita WhatsApp ke, terpulang. Okay, dah nampak Okay, ni saja. So yang ni penting. Yang kat sini kita akan penting ni. Kita akan yang penting apa depan ni kan. So kita nak target apa, so, kita kena tulis. Satu lagi dekat bahagian ni headline ni dekat sini. So kita boleh ubah. Kita biasa saya akan tulis gaji bersih minimal RM 1,300 boleh mohon. Pak, kita nak betul-betul cukup kat sini. Jangan terlebih, jangan kurang. Okay So ini semua bergantung kepada kita punya kreativiti. Apa yang kita nak tulis, yang penting sampai. Sebab nanti dia orang akan klik kat sini. Okay, itu sahaja untuk yang ni. Tak ada apa lagi. Itu saya kata simple je, senang, sangat senang. Boleh terus buat. Yang penting ada page FB. Yang penting account tu kita boleh buat ads dan kena top up. Ni saya discard je. Nak top up dekat mana? Okay, kalau nak top up tu, contoh dia dekat sini kan, nampak ni ada billing. So kena top up dekat billing lah. Top up berapa kita nak top up. Macam tadi kita running satu hari RM10. So kita akan top up RM300 untuk sebulan, supaya dia running 30 hari. Okay boleh sini top up add fund ni. Kadang kita ada link dengan kita punya ni FB. Macam saya link dengan card. So masuk amount, just add fund je lah. Pilih top up, jangan pilih ni pilih dia kalau awal tu siapa yang tak pernah buat, dia akan minta ada option, pilih yang top up punya. Jangan pilih yang terus direct. Kalau direct nanti dia leceh sikit. Dia ada pro and cons lah. Dulu saya pakai yang direct, sekarang saya pakai top up. Boleh juga, tak ada masalah. Dua-dua boleh. Okey, itu saja. Saya rasa ada apa-apa nanti boleh tanya. Sekian, terima kasih.